Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz dalam kitab dia Tazkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa' fi umurid diniyah, sehinggalah perkataan dia, adapun namimah iaitu menyampaikan bicara seseorang kepada orang lain dengan niat menanamkan benih fitnah di antara keduanya. Ghibah mengumpat kita bahas dah. Sekarang antara benda yang biasa dilakukan oleh muslimah kita adalah namimah. Namimah ini kita sampai ke berita, sampai ke cerita seseorang kepada seseorang lain dengan niat nak menimbulkan fitnah, permusuhan di antara kedua-duanya. Tetapi kalau kita buat satu cerita, buat satu berita, kita beritahu seseorang mengenai seseorang, tetapi tujuan bukan nak supaya ia bermusuh, tetapi supaya ia berbaik-baik, maka itu dipanggil sunat pula. Contohnya ada dua orang sahabat kita yang berbalah. Maka kita pun pergi jumpa dengan A dan B. A kita kata, saya tengok B nak minta maaf dengan awak, tapi dia malu dengan awak. Kita pula pergi jumpa dengan B. Kita royak kata B, saya tengok dia nak minta maaf dengan awak, tapi kita pindah ke percakapan kata-kata kita, tapi bukan dengan niat untuk memperlaga-laga, untuk menyebabkan berbalah di antara dua manusia. Maka itu tidak dipanggil namimah. Namimah ni tujuan dia sebagai batu api. Namimah ni batu api. Ni di antara benda-benda yang biasa muslimah buat. Tetapi kalau mencuri, bunuh orang, kau apa dia ni jarang muslimah kita buat. Sebab tu dia tak sebut di dalam ni. Dia sebab biasa seorang muslimah, sekalipun dia duduk di rumah, tapi ada benda lagi yang biasa kesilapan yang ia lakukan, antaranya mengumpat, antaranya menjadi batu api. Batu api ni bukan kata dalam cerita TV saja. Sekarang ia wujud di malam masyarakat kita. Alam realiti pun wujud. Ada orang pergi mengadu hari ni nak suruh balah di antara dua jiran, antara dua saudara, di antara dua keluarga. Hak ni api. Seorang wanita yang mendatangi suatu kaum lalu menyampaikan apa yang didengarnya daripada perbicaraan mereka kepada yang lain, dan dia bermaksud jahat atau menyebabkan fitnah di antara kedua pihak, maka itu adalah daripada perkara-perkara yang diharamkan. Namimah ni hukum dia haram dan berdosa. Kerana menimbulkan fitnah, kekacauan. Sebab tu kita jangan cari cerita orang, jangan busy.
Jangan nak tahu berita orang dan jangan jadi mulut lembek. Kita beritahu berita daripada kawasan ni, beritahu berita kawasan ni untuk memperlagakan. Maka hukum dia haram, berdosa. Nah. Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin hammazin masya'im binamim. Artinya janganlah kamu ikut setiap orang yang banyak bersumpah. Jangan, Allah Ta'ala larang, jangan kamu ikut perangai orang yang kuat bersumpah. Wallahi, demi Allah, selalu sangat mulut dia menggunakan nama Allah. Sehingga kepada benda-benda dusta pun dia guna nama Allah. Makruh hukum dia mulut kita menggunakan nama Allah sekalipun kepada benda benar. Sekalipun kita benar tapi kita kata wallahi, tak molek juga. Afdalnya jangan guna nama Allah. Kita nak bercakap benar, kita nak menipu, jangan guna nama Allah. Ni menipu tapi guna nama Allah. Demi Allah, wallahi. Tapi masyarakat ni ramai guna perkataan ni, wallah. Tetapi orang Arab ni selalu guna perkataan wallah. Hammazin ni yang banyak mencela. Masya'im binamin, kesana kemari menghembur ke fitnah. Ni antara perangai orang suka bersumpah, suka sumpah kepada orang, mencela, mencaci, memaki orang. Ni antara perangai-perangai manusia. Suka berkata kata-kata yang kesat kepada orang. Dia merasai satu kepuasan kalau dia boleh kata dan maki kepada orang. Sedangkan orang yang baik, kalau dia tersalah bukan sengaja, tersalah berkata dengan kata-kata yang tidak layak sebagai seorang hamba Allah, rasa menyesal, dia rasa malu dengan Allah. Tetapi orang yang hati dia dah keras, mulutnya sentiasa memaki. Dia maki suami dia maki anak dia maki menantu dia. Ni ada orang ni mulut siapa ni sampai ketua, sampai mati mulut macam ni. Orang ni hati dia wallahu alam lah macam mana. Ni Tuhan marah belaka. Dan juga berjalan masya'in binami, berjalan dengan menghembur ke fitnah. Jadi batu api. Di situ buat cerita ni, pindah bawa cerita macam tu. Hukum dia haram dan berdosa. Suami dia kena tegur. Kalau dia nampak isteri dia berkelakuan macam ni, ambil rotan piak sekali. Beri pelajaran kepada dia. Jangan buat benda macam ni, berdosa. Sabda Nabi SAW bersabda, syiraru ibadillahi al-masya'una bin namimah al-mufarriquna bainal ahibbah. Artinya sejahat-jahat hamba Allah. Semua kita ni hamba Allah. Kita mengaku kau kita tak mengaku, kita sedar atau kita tak sedar, kita ni adalah hamba Allah. Bukan kata hamba Allah, bahkan makhluk Allah. Benda ciptaan Allah. Lebih hina lagi daripada hamba. Ini apa dia? Nabi kata sejahat-jahat makhluk Tuhan adalah yang berjalan ke sana kemari membawa mulut dan mereka yang memecahkan di antara orang yang berkasih sayang. Suami isteri, rumah tangga yang amai damai, tiba-tiba mertua mari masuk campur. Balah di antara suami isteri. Ataupun saing mari masuk campur urusan suami isteri sehingga berbalah. Hok molek-molek lah. Kalau hok tak molek tu molek. Ni berkahwin A berkahwin dengan B. Tiba-tiba C tu terdengki. Maka dia bawa cerita sehingga berpisah. Dua manusia yang bersaling suka menyukai kerana Allah, saling baik berbaik, saling duduk tenang, tiba-tiba menjadi ribut kerana apa? Kerana kata-kata. Maka ni haram hukum dia. Ni namimah ni. Apakah ada di antara kamu yang mahu menjadi sejahat-jahat hamba Allah? Katanya pengarah, katanya Habib Muhammad kata, mu nak jadi sejahat-jahat hamba ke? Kerana Tuhan kata sejahat-jahat hamba itu adalah orang yang suka melaga-laga ke orang. Andainya kamu tidak mahu, maka hindarilah diri kamu daripada namimah itu.
Saya gialah bagi anda kaum wanita mengawal diri daripada sifat-sifat yang dibenci. Lagi murah ini, sifat-sifat yang hina ini, kita hendaklah jadi wanita yang mulia, wanita yang hebat di sisi Allah dan di sisi agama kita. Jadi orang yang bermaruah, jadi orang yang hebat, dimulia, dipandai oleh Allah Ta'ala. Tinggal ke perangai-perangai yang huduh, yang hina, yang rendah ini, katanya. Syekh Abu Bakar bin Syihabuddin telah berkata, wa akbahul qabaihil wakhimah al-ghibatu syan'a'u wan namimah fatilka wal iyazu birrahmani mujibah khuludi finniron. Dan di antara sifat yang paling buruk lagi tercela adalah mengumpat, katanya Habib. Habib Syihabuddin, Habib Abu Bakar Syihabuddin kata, antara sifat yang buruk adalah mengumpat. Mengumpat ni mencerita keburuk ke orang yang dia kalau dia dengar dia tidak suka. Manakala namimah pula memindah ke perkataan untuk tujuan melaga-laga ke orang ni. Tapi mengumpat ni ia tak niat untuk melaga-laga ke orang mengumpat. Hanya suka mencerita ke keaiban orang. Ni tak boleh dah. Manakala namimah ni memperlaga-laga, menyebabkan orang itu berbalah. Di antara dua persatuan, di antara dua kumpulan, tujuan nak membinasakan persatuan umat Islam. Mencela, membawa cerita, maka semua itu minta dilindungkan dari Ar-Rahman kerana takut wajib kekal di dalam neraka An-Niran. Neraka An-Niran. Dan daripada seburuk-buruk perilaku yang mungkar. Dan daripada seburuk-buruk perilaku yang mungkar, merosakkan hubungan suami isteri sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari daripada Nabi SAW bersabda, man farraqa baina imra'atin wa zawjiha farraqallahu bainahu wa bainal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang memisahkan di antara suami dan isteri, siapa yang memisahkan di antara suami dan isteri, nescaya Allah akan memisahkannya dengan syurga pada hari kiamat. Nyanyi lagu tu. Saya ni tok qadi, saya ni hakim mahkamah syar'i. Memisahkan di antara suami isteri, memutuskan cerai di antara suami isteri. Hukum saya lagu ni. Dak. Itu hukum lain ni, masalah rumah tangga diselesaikan oleh tok qadi. Tok qadi ada kuasa nak memisahkan di antara suami isteri. Tidak ada masalah. Ni bukan tok qadi, bukan siapa-siapa pun, orang jahil tak tahu hukum hakam. Tiba-tiba memecah belah ke rumah tangga orang. Maka hukum dia haram. Tuhan kata tak boleh masuk syurga. Nabi bersabda lagi, man amila fi furqatin baina imra'atin wa zawjiha kana alaihi la'natullah fid dunya wal akhirah wa harramallahu alaihi nazar ila wajhil karim. Artinya barang siapa yang menyebab kepada perpisahan di antara suami isteri, dia penyebab. Contohnya suami isteri molek-molek, dia pergi ngejah tok lelaki tu, maka balahlah gapo apa semua, habis cerai berai. Ataupun dia pergi ngejah bini orang, main kayu tiga kau gapo, habis cerai berai kau gapo dia. Jangan ganggu perkahwinan orang. Adalah laknat Allah mengenakan dirinya dunia dan akhirat. Tuhan laknat kepada dia dunia dan akhirat. Di antara dua orang yang saling berkasih sayang. Katanya Allah Ta'ala, di 7 golongan manusia yang berada di bawah naungan arasy Allah. Pada hari yang tidak ada bayangan kecuali bayangan arasy sahaja. Hari kiamat lah. Iaitu salah satunya orang, 2 manusia yang saling berkasih sayang kerana Allah. Kerana apa awak mari rumah saya ini? Kerana Allah. Saya tak dapat duit, awak pun tak dapat duit. Awak pun bukan kerana tujuan datang kerana nak dapat projek ke.
nak dapat kepentingan awak kau dak mari ziarah untuk dapat pahala di sisi Allah. Nah, ziarah. Dan orang yang saling berkasih sayang kerana Allah ni katanya dalam satu hadis, wajabat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wajib mendapat kasih sayangku katanya Allah bagi orang yang saling berziarahi, pergi ziarah sini habis minyak motor pun, minyak kereta pun, tetapi tujuannya ziarah, maka Tuhan kata mendapat kasihku katanya Allah. Kita ni semua nak dapat Tuhan kasih, supaya Tuhan kasih kepada kita. Antara amalannya amalan saling berziarahi sesama kita. Nah, lebih-lebih lagi pada akhir zaman manusia saling hidup penting diri. Nah, kerana hidup seperti robot. Kerana dia rasa dia ada dah kehidupan, tak perlu kepada saudara, tak perlu kepada sesiapa. Ia tak sengka apabila dia mati, dia berhajat kepada orang juga. Maka manusia itu mesti hidup ke suasana berziarah. Bahkan Nabi menggalakkan kita berziarah untuk melahirkan perasaan sayang kepada saudara kita. Dia letih, dia penat, dia tak ada duit, dia gapo, apabila kita ziarah dia, kita nampak kehidupan dia, timbul perasaan nak membantu, nak gapo. Tetapi apabila kita tidak ziarah, kita tidak tahu dia miskin, dia sedih, dia gapo, kita tidak tahu. Maka hiduplah kita dengan hidup sendiri-sendiri, masing-masing pentingkan diri. Maka perbuatan penting diri ini tidak disukai oleh syarak. Sabda Nabi lagi kata, laisa minna man khabbaba ay afsada imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidih. Daripada golongan kami, yakni perangai orang Islam, bukan daripada perangai ciri-ciri orang Islam, orang yang merosakkan hubungan di antara isteri dan suami, dan orang yang merosakkan hubungan di antara hamba dan tuan, pekerja dan majikan. Kita pergi mengadu domba, menyebabkan pekerja ni dibuang, menyebabkan orang ni benci kepada abah dia ke apa dia, ataupun seorang suami dengan isteri, maka Allah Ta'ala, Nabi Muhammad kata bukan perangai daripada perangai orang Islam. Nabi Muhammad tidak iktiraf perangai ini sebagai perangai orang Islam. Dari itu hendaklah seorang wanita memelihara dirinya daripada menjadi penyebab berlakunya perpisahan antara suami dan isteri, walaupun jika si isteri tadi anaknya atau daripada kaum keluarganya. Janganlah mertua menjadi penyebab kepada anak kita dan isteri dia berbalah, dengan menantu kita berbalah. Apa? Kita yang buat payah, kita yang menyebabkan dia tak boleh hidup tentera dengan isteri dia, dengan suami dia. Maka semua sekalipun kita rasa saya ibu dia, saya boleh pisahkan dia, jangan lagu tu. Nabi marah memisahkan di antara hubungan suami isteri. Peringatan, antara perkara yang harus diberi perhatian adalah menghina para wanita atau mengecil-ngecilkan mereka kerana tidak berpakaian indah seperti pakaian mereka. Betul dah ayat ni. Para wanita atau mengecil-ngecilkan mereka kerana tidak berpakaian indah seperti pakaian mereka, sehingga ada di antara mereka yang berbisik-bisik dan mengerling temannya yang tidak berpakaian seperti mereka. Semua itu adalah sejahat-jahat maksiat. Tiada pernah kamu dengar firman Allah Ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi orang yang mengumpat dan mencela. Humazah mengumpat, lagi mencela. Maka di antara trend zaman sekarang ataupun fenomena orang sekarang, sedar atau tidak sedar, kita selalu memperlekehkan orang yang memakai pakaian yang kalau kita pakaian ni zaman dulu lah, tak ikut trend lah awak.
Orang sekarang pakai pakaian macam ni, telekung macam ni, awak pakai telekung jamin apa tonggek. Nama. Padahal kawan itu dah tutup aurat, tetapi kerana tak ikut trend sekarang, maka ni adalah sejahat-jahat manusia, masuk dalam kategori orang yang suka menghina orang, memperkecilkan seorang saudara dia, muslimah dia, kerana pakai pakaian dia kata darat lah, pakaian ni kolok lah, pakaian. Tapi pakaian tu dah bagus, dah tutup aurat. Tetapi dia kata tak ikut trend lah, macam-macam maka ini adalah perangai-perangai yang jahat bagi wanita. Biasa berlaku dalam majlis, biasa berlaku kalau berjumpa dengan kawan-kawan. Lah daratnya dia makan, lah rata dia lah, macam-macam rumah dia lah, habis dia kata belako. Hak ni lah perangai jahat lidah-lidah perempuan. Katanya dalam hadis, dalam Quran pun ada sebut, orang yang suka menghina manusia bukan kerana dia buat benda salah dak, kerana mungkin kita nampak macam pakaian dia, seni bina dia, rumah dia, kenderaan dia nampak mundur sedikit. Gitu saja. Nah, bukan mencacat ke agama dia pun dak. Tetapi kalau orang yang lawan agama Allah, pakai skirt, pakai baju tapi nampak model, ramai manusia puji sekarang. Masya-Allah pakaian ni lah yang paling besar pakaian daripada planet Pluto. Pakaian dia baju sahaja, tak pakai seluar. Inilah pakaian ahli neraka, tetapi dipuji oleh orang sekarang. Tetapi kalau orang pakai baju kurung, baju Melayu, baju kurung biasa. Nah, kita orang Melayu ni pakai baju kurung, pakai telekung, ada sopan, jaga tu dia kata darat. Awak ni orang kampung, mari daripada Ulu Pueh, makan petang, makan jering, makan kedah, tak tahu apa. Saya ni model, tengok saya ke mana pakai seluar dah ni, orang tak pakai dah seluar, pakai baju saja. Pagi esok dia pakai seluar pula, baju tak pakai pula. Hak ni model sekarang. Ini adalah tangan-tangan pencaturan orang kafir nak memunuh ke orang Islam, menghancurkan pemikiran otak muslimat-muslimat kita sehingga merasa hina orang yang berpakaian kalau kita tak ikut trend lah, tak ikut trend sekarang. Maka Nabi kata celaka, celakalah bagi orang yang suka mengumpat dan mencela kepada orang. Bukan benda salah, tak salah pun. Dia tak pernah buat. Dia tak pernah ambil duit kita. Dia buat dah benda terbaik dah. Mungkin dia kalau dari sudut pakaian mungkin dia lemah sikit untuk berjanguk. Orang tu panggil berjanguk ke berhias. Tapi tidak salah. Jangan cepat menghina. Gitu. Dan Nabi SAW pernah bersabda, la tuzhir syamatata bi akhika fayu'afiyahu Allah wa yabtali. Jangan kamu memandai saudaramu dengan pandangan kehinaan. Manalah tahu Allah akan memberi kebaikan kepadanya dan menimpa kebala kepada kamu. Katanya dalam hadis, jangan kamu suka menghina seseorang, menzahirkan penghinaan kepada orang. Nanti bila-bila masa Tuhan akan balas, Tuhan akan buat kamu pula jadi dihina orang dan dia pula dapat kebaikan. Kita duduk hina dia, tiba-tiba pakaian dia hak paling molek sekali dalam majlis, kita pula pakaian paling darat sekali. Pakaian paling darat sekali. Jangan suka menghina orang. Tu antara maksiat muslimat kita. Curi tu dok lah. Maka dalam kitab ni khas menyebut mengenai kelakuan-kelakuan muslimat-muslimat kita, perempuan-perempuan kita yang banyak berlaku di dalam masyarakat. Antaranya suka perli pakaian orang, suka benda lagu ni, suka tengok rumah orang pun salah. Alat makeup dia pun tak jadi, macam hatu lah, macam gapo, macam burung gok-gok lah, yang kata sama-sama pok dia deh menghina. Maka lagu mana? Tu marah. Tu biasa maksiat. Kalau bunuh orang tak ada lah dalam kitab ni, sebab jarang orang mari bunuh orang jarang. Ni antara maksiat. Kadang-kadang orang tu rasa dia dah betul dah dengan Allah. Dia tak buat gapo-gapo dah. Apa benda-benda lagu ni masih lagi dia amalkan dalam hidup dia. Kena berhati tu. Awas, sekali lagi, awas daripada sikap takabur, membangga diri daripada teman-temanmu. Ni antara
Ramai muslimah kita rasa dia paling pandai dalam majlis, rasa dia paling betul, rasa dia paling ikut protokol sekali. Orang lain salah tak reti lah darat dalam majlis, saya paling membangga diri, rasa dia lebih hebat dalam majlis. Ni antara benda-benda yang berlaku bagi muslimah, wanita muslimah. Setiap diri harus mengenali siapa dirinya yang sebenar. Sesungguhnya dia tidak lain hanyalah seorang amah, yakni hamba yang lemah di sisi Tuhan. Ingat kita kalau pakai pakaian comel, terima kasih kepada Allah. Bukan rasa pakaian saya yang paling perfect sekali, tidak terlalu darat, tidak terlalu moden, pakaian saya paling sempurna. Jangan rasa lagu tu. Kita ni semua hamba Allah Ta'ala. Raja rendah diri, jangan ajar merendahkan orang. Mungkin seseorang itu dia buat dah terbaik dah, tiba-tiba tak sesuai dengan pandangan mata kita. Mungkin pandangan mata orang dah sesuai. Tiada berdaya melawan kejahatan dirinya. Apa yang akan terjadi kepadanya jikalau ia diuji oleh Allah dengan bala kemiskinan. Kita dok kata pakaian awak darat. Lagu mana kalau kita duduk di orang asli? Kita dibesarkan oleh orang asli, lagu mana? Kita duduk orang darat, beranak atas pohon deria. Duduk atas pohon jering. Makan wah kedah tiap-tiap hari, pakaian darat. Warna pink lah, warna hijau lah, lagu mana? Orang duduk hina semacam dia kerana pakaian dia, bukan kerana sifat jahat dia tak ada dah. Tetapi kerana pakaian dia. Ni yang bukan salah pun. Menurut syarak tak ada kesilapan pun. Tetapi tabiat perempuan nak kepada keindahan sehingga menghina orang-orang lain. Kena tu pula dia comel, orang lain uduh. Tengoknya katalah. Nya kata muka demo sopa nyepak. Hidung demo sama besar dengan kepala lutut. Nya kata lagu tu. Patu hak ni kulit putih, hak ni kulit gelap. Welo demo. Kalau mari tengah malam hamba tak jumpa dah, mujur mari tengah hari. Tu pun tak cakap cari dah. Nya kata kok sayang dia sebab gelap. Nama ataupun orang tu miskin, nyok kata-kata. Lagu mana kalau tu hewi kita miskin, kita kulit gelap, kita huduh, kita mulut, kita kecek telo. Lagu mana perasaan kita apabila Allah Ta'ala cipta kita lagu tu? Nak pergi dalam satu majlis rasa malu, rasa hina diri. Dia mari dalam majlis patut kita muliakan dia. Orang yang paling mulia di sisi Allah, paling takwa di sisi Allah, paling takut kepada Allah, paling rajin buat apa Tuhan suruh, paling banyak tinggal Tuhan larang. Atau penyakit gatal, penyakit kurak, penyakit gapo, dia tak say penyakit-penyakit tu tiba-tiba dia dihina kerana penyakit. Atau buta, orang buta jalan dia, mata dia pun nampak kotor ya, maka dihina oleh masyarakat. Atau sesiapa, ataupun bisu. Lagu mana kalau kita tu hewak kita buta bisu ke apa dia? Adakah siapa selain Allah dapat membantunya? Ada orang boleh tolong. Maka pada masa itulah baru kita rasa hina diri. Maka orang yang comel, orang kulit putih, orang muka dia comel, itu adalah ujian daripada Allah. Kalau orang kulit gelap, orang tak comel, orang ngaji bodoh, mungkin dalam majlis dia rasa tak ada apa-apa, dia rasa rendah diri. Tetapi orang yang ada kelebihan, dia akan rasa besar diri. Maka ini adalah ujian. Belajar, berlatih untuk jadi orang yang merendah diri, tidak menghina orang. Nabi ni tak ada lah, dia lah paling comel sekali, tapi tidak pernah keluar daripada perkataan mulut dia. Hati dia tak pernah rasa nak hina orang-orang yang tak comel-comel. Ya Tino ni yang minat hak comel ya. Hak comel kat minat selalulah. Perangai jahat tak apa, nak sayang dengan dia sebab dia comel super Korea, super hero nostal. Super heroin nostal misalnya. Tiba-tiba kalau huduh ni kat ni jahat ni. Jahat dia panggil. Penjahat dalam cerita. Hantu maklimuh lah yang panggil. Kawan tu tak say pun muka lagu tu. Tetapi Tuhan uji dia lagu mana. Berarti kecantikan itu adalah ujian. Keburukan adalah ujian. Kepintaran adalah ujian. Kebodohan juga adalah ujian. Maka ada orang dengan cantik dia berjaya melepasi ujian. Alhamdulillah. Ada orang dengan kebodohan dia diuji juga. Saling-saling diuji berlaku.
Jangan kata, oh saya alhamdulillah, saya Tuhan tidak uji saya. Apa? Sebab muka saya comel. Siapa dia kata comel itu bukan ujian? Comel juga ujian. Bahkan ujian comel lebih bahaya daripada ujian huduh. Ujian pintar lebih bahaya, lebih halus daripada ujian bodoh. Kita bijak. Hak ni huduh. Allah, letih dia. Tak pernah rasa nak bangga diri. Dan adakah hartanya ataupun kecantikannya dapat memberi manfaat pada ketika itu? Sudahkah dia pastikan bahawa dia ini daripada ahlul yamin, yakni ahli syurga, atau dari kalangan mereka yang mendapat kegembiraan? Ya demo rasa demo hebat sangat ni, demo ahli syurga dah ke? Takut hak ni hak hina, hak demo hina kata darat, hak ni orang asli, orang ulu ni takut ahli syurga, demo bukan ahli syurga. Mendapat kegembiraan di hari pembalasan, atau kemungkinan sekali wanita yang dihina tadi telah mendahuluinya di dalam syurga kerana ketaatan kepada Allah. Dan si wanita yang membangga diri itu terkebelakang daripada mereka kerana maksiat yang dilakukan terhadap Allah. Tu kata penting takwa di sisi Tuhan. Sehingga keindahan kita adalah ujian, keburukan orang juga ujian kepada kita. Pandai-pandai kita jaga hati kita dan perasaan kita, sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya di hari harta, di hari kiamat, iaitu hari yang harta dan anak pinak itu tidak berguna. Harta kita ada pitih berjuta-juta, tak dapat kita nak beli syurga. Kalau kita ahli neraka, tetaplah tak boleh nak mengejah, tak dengar. Banun, anak buah pengikut kita tak boleh beri apa-apa kepada kita. Maka tengoklah amalan kita. Kalau boleh, kecuali katanya Nabi Allah Ta'ala, kata Allah, orang yang berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera, hati yang bersih. Hati yang tidak bersih, hati yang buat maksiat, dia tidak akan rasa tenang, rasa sejahtera apabila bertemu dengan Allah. Hati yang sejahtera, hati yang tidak ada masalah dengan Allah. Dia sentiasa taat kepada Allah, maka dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada masalah. Telah berkata Syekh Abu Bakar bin Syihabuddin rahimahullahu ta'ala, bisyair lagi dia. Wal fakhru laisa bil hariri wala zahab wala bilubsin sundusin wala qasab. Fafi nisa'il fursi wal nasara minal huliyyi ma ghala miqdara. Kulluhu fanin wa in ja'al ajal afdat ila ma qaddamat minal amal. Mal fakhru illa bil afafi wat tuqa wa fi'li ma kana bihinna al yaqa wal bu'di an majami'il fuduli warrafdi kulli khuluqin marzul fal iktida'u bil batuliz zahra wa ummahatul mu'minina ahra. Katanya Syekh Abu Bakar Syihabuddin kata, kebanggaan itu bukan pada sutera dan bukan pada emas. Kita nak berbangga, kita rasa bangga dan rasa suka itu bukan kepada emas dan sutera. Bukan juga pada memakai sutera halus atau sutera tebal. Oh, saya bangga saya pakai sutera. Lihatlah kepada si wanita Farsi dan Nasrani. Tengok wanita-wanita Parsi. Orang zaman dulu, orang kaya ni orang Parsi, orang Nasrani. Orang yang berfashion lah kalau kita kata. Orang yang hidup dalam keadaan mewah tu. Perhiasannya banyak dan mahal-mahal harga dia. Popok dia kalau pakai fashion, kasut saja harga 500,000. Beg tangan harga 1 juta. Cicing harga 18 juta. Subel harga 4,000 juta. Bulu kening, bulu mata saja ni harga 4,500. Barang kau mahal saja. Bak perhiasan dunia yang letak sungguh di tubuh dia kerana nak berbangga. Maka harga mahal-mahal hiasan popok dia ni orang kafir. Tengok fashion lah ni. Baju, bukan baju pun, sapu tangan harga dia 16,000 dah.
Oh, sapu tangan gapo dia tak tahu Sedekah semuanya itu akan binasa apabila datang ajal. Kalau kita hanya tumpu kepada benda lagu tu, tak salah kalau kita beli tak apa. Islam tidak melarang orang itu pakai, tapi berbangga dan buat benda itu sebagai fokus dalam hidup kita, sebagai tujuan dalam hidup kita. Hanya menyerah pada apa yang telah didahulukan daripada amal. Tiadalah kebanggaan itu melainkan kesantunan dan takwa. Maka hak moleknya amalan kita. Gapo dia? Hak ada takwa dan ada santun, ada akhlak yang molek. Hak tu hak dikira di sisi Allah, bukan gelar-gelar yang maha, pakaian-pakaian yang maha, jenama-jenama Eropah, Perancis, ko Amerika, ko USA, ko gapo dia. Tetapi dinilai takwa di sisi Tuhan. Hindarilah diri daripada perkumpulan yang fudulah. Jangan duduk gaul dengan orang yang tak ada pedah. Gi duduk musyawarah, duduk ngopak dengan orang tak sedap saing lah. Kalau kecek benda agama, duduk ziarah, tanya khabar, tanya mengenai keluarga, sihat belaka, tu tak apa, bagus. Tetapi jangan tanya aib orang, cerita-cerita yang memalukan orang. Serta menolak segala perlakuan yang rendah hina. Contohilah kepada langkah puteri Az-Zahra Sayyidina Fatimah, dan kepada semua ibu-ibu kaum mukminin lebih utama. Maknanya ikut ummahatul mukminin, isteri-isteri Nabi, lagu mana kehidupan dia. Peringatan, antara perkara yang harus dijaga, dielakkan ialah menampakkan kesedihan dan kesusahan ketika ada kematian family yang terdekat dan umpamanya, iaitu dengan ni kena jaga juga. Ni katanya Habib Muhammad, dia duk tengok masyarakat tu lagu ni. Perempuan-perempuan ketika majlis kematian meninggikan suara dengan berjari. Wah, nyop jari selok, merah muka-muka, seperti dia yang mati, bukan kawan tu mati. Melaung-laung kata matilah saya, tak ada orang lah cara saya duk menaung-menaung. Ni tak boleh hukumnya. Mengulang-ulang menyebut-nyebut kebaikan si mati. Allah, si mati ni lah ada cara saya, lepas ni matilah saya lah, gini intai payung lah. Zabarjak dia tu belakang tak boleh. Meraung seraya mengangkat suara ketika menangis, jerit cuah pasir atas kepala, ambil siku cuah ngalori atas kepala pasir, macam-macam. Menampak pipi, mengoyak baju, tapa pipi. Orang Arab ni koyak baju, menunjukkan perasaan tidak reda dengan apa yang berlaku. Hak ni hukum dia haram, berdosa dan boleh membawa kepada kufur. Dan setiap sesuatu yang mengubah cara biasa berpakaian kerana mahu ke namanya disebut orang. Contohnya dia berpakaian hitam terus menerus kerana mahu dikatakan orang yang dia berkabung atas kematian si fulan yang mati. Jangan ajar lagu tu tunjuk benda pelik-pelik. Jangan buat benda-benda yang pelik. Misalnya mati tok bini, mati tok laki ko, jadi hidup jadi berubah, tok kecek ngorang jadi senyak lah, jadi gapo, jadi pakaian berubah gapo. Jangan buat lagu tu. Semua perkara yang disebut tadi hukumnya haram, serta ditegah melakukannya kerana ia adalah ikutan daripada perbuatan orang kafir dan adat jahiliyah, yakni sebelum kedatangan Islam. Bukan ciri-ciri yang diajar oleh orang Islam. Benda ni zaman jahiliyah, zaman orang kafir ni. Nabi bersabda kata, laisani minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi kata bukan daripada golongan kami siapa menampak pipi, kematian dia tapa pipi. Nak marah sangat nyopeng peng ni, nak marah. Merah pipi, bla-bla jerit bla-bla. Atau mengoyak baju, mengamuk soyak baju, mengamuk. Jadi ini kedai behak. Dan menyeru dengan jahiliyah. Seruan jahiliyah lagu mana? Matilah saya, mati. Mari apa marah. Tu. Nama apa kau gapo dia ikutlah. Nama seruan jahiliyah iaitu kata-kata yang menunjukkan tidak redha dengan Allah. Sabdanya lagi, salasu minal kufri billah syakul juyu wan niyaha wa ta'nu fil ansab.
Tiga perkara yang menyebabkan kekufuran kepada Allah, boleh membawa kepada kufur. Benda ni haram. Pertama, koyak-koyak baju. Tanda tidak reda dengan keputusan Allah, iaitu mematikan suami dia contohnya. Menjerit-jerit atau merau-rau tepik. Wah, orang tengah arak, ya upah 5 orang untuk tu jerit je. Ni dipanggil. Meratap. Ikutlah bangsa mana-mana pun arak antaranya hok buat lagu tu. Nyop jerit sampai selok kita tengok pun kenaling supaya masuk hati dah. Maka haram perbuatan lagu ni. Merau, mengata nista keturunan orang. Mengata nista keturunan orang ni lagu mana? Jadi maksudkan mengata nista keturunan seperti dikatakan engkau anak haram. Pokmu jolo kau anak pokmu. Nyawak nganyi lagu tu. Bak nasak keturunan orang. Maka hak ni perbuatan ni haram dan boleh membawa kepada kufur. Maka awaslah wahai wanita yang beriman, wallahu a'lam. Esok rasa-rasa khatam kitab ni insya-Allah esok khatam kitab ni habis dah lagi tu insya-Allah lah.